Sekejap Okey. Okey, so malam ni kita nak buat soalan percubaan Terengganu MPP 3. Okey, kita akan buat soalan struktur, soalan 1, 2 dan 3 dah. Jadi esok MPP 3 Trial Terengganu kita sambung soalan struktur 4 dan 5. Okey, dan untuk minggu hadapan insya-Allah cikgu akan beri soalan trial negeri lain pula. Okey, kita mulalah. Okey, sekejap Okey. Cikgu nak tanya siapa malam ni? Okey, Adeline, nampak tak apa ni skrin cikgu? Nampak cikgu. Okey, nampak dah. Okey, so kalau nampak bereslah, kita teruskan kepada soalan. Okey, dan fail yang cikgu bagi kepada awak, cikgu perasanlah dalam fail tu ada jawapan ke? Dalam fail kertas trial Terengganu tu ada jawapan. Tetapi jawapan dia tu ada yang salah, ada yang sudah diperbaiki sebenarnya. Okey, so kita tengok soalan 1. Sel X dalam rajah 1.1 menunjukkan struktur satu sel haiwan yang tipikal. Kenapa struktur sel haiwan? Sebab kita tengok di sini selnya tak ada dinding sel Selnya tak ada dinding sel, dia hanya ada membran sahaja, membran plasma sahaja. So ia adalah sel haiwan. Kenapa dia kata typical? Typical tu maksudnya sel yang sangat ringkas. Okey, namakan bahagian yang berlabel J, K dan L. So J ialah mitokondrion. Okey. K ialah jalinan endoplasma kasar dan L ialah jasad Golgi. Cikgu minta sangat-sangat dengan awak, janganlah awak bertukar jasad Golgi dengan jalinan endoplasma licin kan. Cikgu berkali-kali dah pesan. Kalau jasad Golgi dia timbunan kantung pipih, dia timbun-timbun macam ni. Dia putus-putus macam ni, dia timbung. Itulah jasad Golgi. Tetapi kalau dia tak putus macam ni, dia tak putus, itu ialah jalinan endoplasma licin. Boleh dah? Kalau dia jenis gini, jasad Golgi. Kalau dia tak putus-putus, jalinan endoplasma licin. Okey, beres? Okey, seterusnya, nyatakan fungsi J dan L. Jadi J ialah mitokondrion kan? Cikgu nak awak jangan tukarlah ciri dengan fungsi. So kita pergi dahulu, kalau ciri, okey, ciri untuk mitokondria, dia ni berbentuk silinder. Awak nampak tak bentuk dia macam silinder? Dan dia ni terbina daripada dua unit membran. Awak nampak tak membran luar dan membran dalam? Membran luar dia licin. Okey, membran luar dia licin je yang warna coklat tu. Yang warna biru tu ialah membran dalam dan membran dalam dia berlipat-lipat. Sebab itulah rupa dia macam tu, berlipat-lipat. Okey. Jadi ciri dia lagi, dia mengandungi enzim respirasi. Okey, jadi apa fungsi mitokondrion ialah tapak penjanaan tenaga. Macam mana dia nak jana tenaga? Dia menjana tenaga melalui proses pengoksidaan glukosa. Pengoksidaan ni maksud cikgu pembakaran glukosa, lalu terhasillah tenaga. Jadi sebab itulah dia jadi tapak penjanaan tenaga. Sebab di dalam mitokondrion itulah berlakunya pengoksidaan glukosa menghasilkan tenaga. Sebab tu mitokondrion tapak penjanaan tenaga, atau boleh juga awak jawab tapak respirasi sel. Okey. Kemudian jasad Golgi. Okey, jasad Golgi cikgu kata tadi ciri dia satu timbunan kantung pipih. Awak nampak tak dia timbung. Kantung pipih. Apa kantung pipih? Satu kantung, dua kantung, tiga kantung. Dia timbung-timbung. Okey, dan dilapisi membran unit tunggal. Dia tunggal kan ni? So, tunggal, dua tunggal, tiga tunggal. Dia tidak bersambung-sambung. Okey, dan kalau ada membran baru,
dia akan ditambah pada satu hujung jasad Golgi. Nanti dia akan keluar ni. Hak baru pula akan tubik jadi panjang jadi satu kantong. Dia akan keluar di tepi-tepi hujung-hujung. Sebab tu cikgu kata jangan tukar dengan jalinan endoplasma licin. Okey, fungsi dia, cara nak ingat ialah cikgu kata dah 4M. Awak boleh pecahkan kepada 3M dan 1M. 3 tambah 1, 4. So 3M ni ialah ke apa? Memproses, membungkus, mengangkut. Nak proses, nak bungkus, nak angkut apa? Memproses, membungkus, mengangkut protein, karbohidrat, fosfolipid dan glycoprotein. Perlu ke saya ingat belakang apa-apa? Tak apa, ingat so pun cukup dah. Okey? Dan 1M lagi ialah ubah suai protein. Tambah sikit lagi ayat. Nak ubah suai protein jadi ke apa? Kepada enzim. Jadi enzim berasal daripada protein sebab fungsi jasad Golgi ni dia akan ubah suai protein menjadi enzim. So mana-mana 2 markah. Okey? Okay, soalan seterusnya. Terangkan peranan organel K dan organel L dalam penghasilan enzim luar sel. So cikgu lupa, cikgu kena back balik lah apa dia K. L tu cikgu tahu dah jasad Golgi. K ialah jalinan endoplasma kasar dah. Okey, so apakah fungsi? Dia nak fungsi 2 ni sahaja. Dalam penghasilan enzim luar sel. Okey, so mana dalam rajah ni? Ni lah. Ni. Jalinan endoplasma kasar dan dia nak awak terangkan tentang jasad Golgi. Okey, kita tengok jawapan. Okey, kita pergi sosok dulu. Apa organel K buat? Okey, jadi organel K iaitu jalinan endoplasma kasar menerima protein yang disintesis oleh ribosom. Awak nampak tak dekat jalinan endoplasma kasar ni ada butir-butir. Butir-butir ni lah ribosom. So ribosom mensintesis protein. Ribosom menghasilkan protein. Protein diberi pula kepada jalinan endoplasma kasar. Nanti jalinan endoplasma kasar terima protein yang dihasilkan oleh ribosom. Sebab itulah jalinan endoplasma kasar ni dia ada butir-butir iaitu ribosom. Ribosom menghasilkan protein. Lepas tu dia bui pula kepada jalinan endoplasma kasar. Tu maksud dia. Dapat? Okey, so jalinan endoplasma kasar menerima protein yang dihasilkan oleh ribosom. Okey, kemudian siapa nak angkut? Protein diangkut oleh vesikel angkutan. Vesikel angkutan ni duduk mana? Ni, duduk sini. Vesikel angkutan ni dia keluar daripada jalinan endoplasma kasar. Sebab tu fungsi jalinan endoplasma kasar ialah mengangkut. Fungsi jet, mengangkut protein. Jadi awak nampak tak? Dia tolong angkut jalinan endoplasma kasar mengangkut protein dalam bentuk vesikel angkutan. Sebab dia angkut, jadi dia angkut protein dalam bentuk vesikel angkutan. Mana vesikel angkutan cikgu ni? Bulat-bulat ni. Dalam ni awak nampak tak ada butir-butir. Butir-butir tu ialah protein. Jadi bulat-bulat ni kita panggil vesikel. Protein diangkut oleh vesikel angkutan ke mana? Dia nak hantar pergi mana? Ke jasad Golgi. Bila jasad Golgi dapat, jasad Golgi akan ubah suai protein yang dia terima menjadi enzim. Bila jasad Golgi dia dapat protein tu, dia akan ubah suai protein menjadi enzim. Kemudian enzim akan dibungkus, diproses, diangkut oleh siapa? Oleh sekali lagi diangkut, diproses, dibungkus oleh vesikel rembesan. Vesikel rembesan bawa pergi ke membran plasma. Lalu dia pun bebas enzim keluar. Dia tak jadi protein dah lah ni. Sebab kita kena sebut enzim dah. Sebab jasad Golgi terima protein, dia ubah suai jadi enzim. Jadi tak boleh sebut protein tu lah, kena sebut enzim. Jadi sekarang enzim dibungkus, diproses, diangkut oleh vesikel rembesan, dibawa pergi ke membran plasma. Membran plasma pun bebas enzim pergi keluar sel. Sebab tu kita panggil enzim luar sel. Faham dah? Sejelas dah. Jadi bila sampai dekat jasad Golgi ni jangan panggil protein dah. Kena panggil enzim. Okey, dapat Okey, seterusnya.
M merupakan simpanan makanan dalam sel. Cikgu tahu sekali awak tengok, macam kromatin, macam kromosom. Deh. Okey, M merupakan simpanan makanan. Dia kata dah ni. M ni simpanan makanan dalam sel. Pas sel ni sel apa? Sel haiwan. Jadi awak kena ingat kalau simpanan makanan dalam tumbuhan kita panggil kanji. Kalau simpanan makanan dalam haiwan kita panggil glycogen. So sekarang dia kata terangkan pembentukan M. Jadi macam biasa, apa M tu? Apa M tu? So M ialah simpanan makanan dalam haiwan kita panggil glycogen. Okey, M ialah glycogen iaitu karbohidrat simpanan utama dalam haiwan. Okey, dia pun tanya, terangkan pembentukan M. Lagu mana yang boleh jadi glycogen ni? So, glycogen ni adalah berasal daripada monosakarida yang bercantum banyak-banyak melalui proses kondensasi. Ingat tak cikgu ajar gitu? Kalau gula paling ringkas kita panggil monosakarida 1. Kalau dia bercantum 2, disakarida. Kalau dia banyak-banyak macam ni kita panggil polisakarida. So, polisakarida ni pula terdiri daripada kanji, glycogen, selulosa. Apa dia? Kambing, gila, seko. Kanji, glycogen, selulosa. So kanji ni adalah polisakarida. Glycogen ni polisakarida. Selulosa polisakarida. Sebab tahu awak tengok gambar glycogen bentuk dia macam ni. Dia beratus-ratus. Dia banyak monosakarida yang dicantum-cantum melalui proses kecil kata dah. Kalau dia cantum jadi banyak, orang panggil proses kondensasi. Dan bila dia cantum-cantum, kesan akibat dia terbentuklah rantai molekul panjang disebut polimer polisakarida. So polisakarida tu ada 3 jenis, kambing, gila, seko. Kanji, glycogen, selulosa. So jawapan kita sama sahaja. Kalau contoh dia tanya tentang kanji pun awak boleh guna jawapan ni juga. Boleh? Faham deh? So apakah M? M ialah glycogen. Glycogen ni ialah simpanan dalam sel haiwan. Kalau dia tanya kanji, kanji ialah simpanan dalam tumbuhan. Macam mana glycogen ni terbentuk? Dia terbentuk apabila monosakarida bercantum melalui kondensasi. Jadilah satu rantai panjang polisakarida. Okey, dapat So ingatlah ni monosakarida 1, 2 disakarida, banyak polisakarida. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Rajah 1.2 menunjukkan keadaan cili sebelum, cili sebelum dan cili selepas direndam dalam air suling. Di sini ada kata kunci dah ni. Air suling selama 2 jam. Okey, nyatakan pemerhatian akhir. Awak pun terus je lah tengok rajah. Oh, dia suruh nyatakan pemerhatian akhir. So jawab je lah. Oh, cili melengkung ke arah luar. Awak nampak dia keluar. Dia gambar dia macam ni. Ni gambar dia. Cili melengkung keluar. Dia memang keluar macam tu. Okey, berikan penerangan anda. Okey, so kita tengok. Cikgu ada buat 2 lah. Satu guna larutan garam dan satu lagi guna larutan air suling. Okey, biar dulu. Kita tengok yang air suling dulu Okey, so untuk air suling. Sekejap. Tertekan pula dah. Okey, so untuk air suling. Okey, apa dulu? Sokmo-sokmo apa? Apa air suling tu? So air suling, air suling air semata-mata. So air suling adalah larutan hipotonik, tak boleh berhenti setakat tu salah. Kena royak, dia ni larutan hipotonik terhadap siapa? Sokmo-sokmo kena ada. So air suling adalah larutan hipotonik. Hipotonik ni maksud dia air banyak cair Okey, terhadap subsel cili. Cikgu, dia wajib ke kena ada perkataan terhadap? Wajib. Kalau awak tulis air suling merupakan larutan hipotonik, awak tak dapat markah. Okey, air suling merupakan larutan hipotonik terhadap subsel cili. So, apa maksud dia? Maksud dia, kepekatan air dalam air suling
lebih tinggi berbanding kepekatan air dalam subsel cili. So air banyak dalam air suling. So apa jadi? Cikgu kata dah air banyak pergi ke air sikit. So molekul air meresap masuk ke dalam vacuole sel cili secara osmosis. So bila dia masuk, air akan memenuhi vacuole, vacuole mengembang, sel menjadi segah, sel melengkung ke arah luar. Jelas deh. Jadi kalau awak tengok jenis-jenis melengkung gini, maknanya air masuk dalam sel, sel jadi sel jadi segah, sel melengkung ke arah luar. Ni kalau guna cili. Kalau guna batang, yang ni cikgu tengok ramai dia tak faham. Okey. So kalau jenis guna batang, jenis guna keratan batang sawi, kangkung, awak kena beza benda ni. Awak kena beza mana kulit, mana isi. So ini isi. Ni kulit dia. Kulit sawi. Kulit sawi. Okey. So nampak tak dia segah ni. Sebab air masuk, jadi isi ni akan tendar. Isi ni akan tendar. So awak kena lukis gini lah. Lukis gini. Ni kulit. Ni kulit. Awak kena label lah. Kalau awak tak label, jadi salah dalam periksa. Orang tak tahu mana kulit, mana isi. So awak nampak tak? Isi ni segah. Dia segah. Dia tendar keluar. Cikgu saya nak lukis kat ni boleh? Boleh belakang. Asalkan awak boleh label mana kulit tu duduk mana. Dia law ni hak pentingnya kulit tu duduk mana. Jadi isi akan tendang melengkung ke arah luar. Okey? Okey, cuba kita tengok untuk larutan garam pula. Cikgu ni cikgu ambil gambar yang pelajar kita buat eksperimen lah ni. Okey. Kita tengok pula larutan garam. So larutan garam ni mesti dah garam tu pekat, air sedikit. So apa larutan garam pekat ni? Larutan garam merupakan larutan hypertonik terhadap siapa? Terhadap sel cili. Okey? So apa maksud dia hypertonik ni? Maksud dia kepekatan air dalam sel cili, air dalam cili lebih tinggi berbanding kepekatan air dalam larutan garam. Cikgu boleh tak saya nak buat tukar? Saya nak buat macam ni. Kepekatan air dalam larutan garam sedikit berbanding kepekatan air dalam subsel cili. Boleh jugalah. Okey? Maksudnya cikgu nak tengok awak faham ke tak hypertonik ni. Okey, bila air banyak dalam subsel cili, so air banyak dalam subsel cili, molekul air akan meresap keluar dari vacuole sel cili. Dia keluar daripada cili secara osmosis, jangan tinggal. So lama kelamaan vacuole kehilangan air, mengecut dan menjadi kecil. So sel akan mengalami plasmolisis. Jadi awak nampak tak? Sel melengkung masuk kecut ke dalam. Dia jadi kecut masuk ke dalam. Okey. Kalau untuk jalur sawi, awak label lah. Ni kulit. Ni kulit. Lepas isi duduk mana? Ni isi ni. Isi dia kecut masuk dalam. Isi kecut kan ni, awak nampak tak? Isi ni kecut masuk dalam. Sebaliknya kulit yang melengkung keluar. Boleh lah? Awak lo ni kalau naik hak batang sawi ke, batang apa ke, awak kena lukis mana kulit, mana isi. Kalau isi dia jadi segah, dia akan melengkung keluar. Kalau dia mengecut, isi masuk dalam. Boleh lah? Okey. Okey, kita pergi soalan nombor 2. Rajah 2.1 menunjukkan dua sel haiwan. Okay, dua sel haiwan. Sebab apa dia kata dua sel haiwan? Sebab ada sentriol. Kalau dia tunjuk tak ada sentriol, sel tumbuhan. Okey, yang menjalani pembahagian sel X dan pembahagian sel Y. Okey, namakan jenis pembahagian sel X dan pembahagian sel Y. Okey, kalau tak pandai sangat-sangat lah, awak tengok, benda ni ada hitam putih sekerak. So, automatic meiosis. Sebab apa? Cikgu hitam putih sekerak tu meiosis. Dia buat pindah silang. Jadi masa pindah silang tu dia tukar separuh hitam, separuh putih. Kalau tak pandai lah. Okey, tu tahap memang tak pandai sangat. Dia boleh kena tengok cara macam tu. Okey, so X ni ialah mitosis.
Kalau pelajar yang pandai dia tengok macam ni. Ni ke kromosom homolog. Kromosom homolog ni maksud dia sama besar, sama kecil. Tapi dia berpisah. Jadi mestilah ni meiosis 1. Kalau dia dah jadi macam ni, awak nampak dia? Asal-asal dia kromosom je. Kromosom je. Mana cikgu kromosom? Kromosom ni lagu ni. Kromosom. Lepas tu dia berpisah. Tengok cikgu kerak. Tengok cikgu potong. Dia jadi macam ni. So, maknanya daripada kromosom dia jadi kromatik. Mesti dah mitosis. Tapi kalau kromosom homolog jadi kromosom saja, itu ialah meiosis 1. Okey? Okey, soalan seterusnya. Lukiskan rajah satu sel anak yang terhasil apabila pembahagian sel Y selesai. Lukiskan rajah satu sel. Dia nak satu je. Nak satu je. Satu sel anak yang terhasil apabila pembahagian sel Y selesai. Sel Y tadi meiosis ke? So awak kena lukis sampai selesai. So ini adalah rajah yang cikgu lukis. Cikgu atur satu-satu-satu. Cikgu nak tengok anak lagu mana yang terhasil. Okey, so cikgu start dengan yang dia beri tadi. So yang dia beri itu ialah asing-asing ke? Anafasa 1. Okey, itu ialah anafasa 1. Cikgu perlu kau saya kena lukis gini ke? Yes. Dalam PSO memang awak kena lukis. Buatlah di kertas lain. Lepas tu barulah ambil result mana-mana. Dia nak satu sel je ke? So awak boleh lukis yang ni. Atau yang ni. Atau yang ni. Atau yang ni. Mana-mana. Dia nak satu sel je. Okey, so tampak tak cikgu buat? Cikgu buat satu-satu. Okey, ni anafasa 1. Kemudian tidak dia tiba. Bila tiba dia akan jadi macam ni ke? Awak pun buatlah ni masuk satu kutub. Ni masuk kutub yang lain jadi macam ni. Untuk telofasa awak kena lukis dia berdiri macam ni. Dia dah jadi straight. Dia jadi lurus. Okey, lepas tu terhasillah 2 sel anak. So terhasil 2 sel anak ni baru selesai meiosis peringkat 1. Menghasilkan 2 sel anak. Okey, kemudian masuk meiosis 2 pula, awak salin je 2 sel anak ni mari sini. Okey, lepas tu macam biasa, ni peringkat profasa. Okey, lepas tu dia masuk metafasa 2, beratur tengah-tengah, awak beratur je lah. Beratur je, sambung je. Sambung. Okey, metafasa 2. Lepas tu, anafasa 2, dia asing-asing, dia berpisah, awak kerak je tengah. Awak kerak tengah, awak tengok, oh dia jadi macam ni. Okey, dia jadi macam ni. Lepas tu, dia akan masuk sarung dia. Ni masuk. Ni akan masuk sini. Yang ni akan masuk sini. Yang ni akan masuk sini. So jadilah anak. So mana-mana satu. Awak boleh lukis mana-mana. Dia nak satu sahaja sel anak yang terhasil apabila meiosis selesai. Okey? Dapat Okey. Terangkan kepentingan pembahagian meiosis. Cikgu tak suka baca soalan macam ni. Cikgu akan tukar selalu kalau dalam PSO. Okey, terangkan kepentingan meiosis kepada manusia. So kepentingan dia meiosis, ingat tak? Meiosis ni kan untuk sel pembiakan. Jadi fungsi dia menghasilkan gamet yang haploid. Gamet yang haploid itu maksudnya sperma haploid, ovum haploid, ovule haploid, gamet jantan haploid. Okey. Yang kedua, mengekalkan bilangan kromosom yang diploid. Sebab apa cikgu dia mengekalkan bilangan kromosom haploid? Yang diploid, sorry. Sebab bila haploid, gamet sperma haploid, okay, gamet sperma haploid mensenyawakan sperma yang ovum yang haploid, okay, maka dapat baliklah bilangan kromosom yang diploid. Jadi manusia semula, maknanya sperma haploid mensenyawakan ovum betina haploid, so dapat baliklah manusia. Sama juga sperma monyet mensenyawakan ovum monyet haploid, dapatlah balik anak monyet yang diploid. So dia akan kekal seumur bilangan kromosom. Dan meiosis, kepentingan dia menghasilkan variasi genetik. Okey, menghasilkan variasi genetik. Kepentingan meiosis menghasilkan variasi genetik sebab ovum ada maklumat genetik dia sendiri, sperma ada maklumat genetik dia sendiri. Bila dia bersenyawa, keluarlah anak. Awak tengok adik-beradik awak walaupun 4 orang, tapi masing-masing ada variasi masing-masing. Okay, jelas ni. So ingatlah, hafal je lah ni. Hafal je skema ni. Menghasilkan gamet haploid, mengekalkan bilangan kromosom yang diploid, menghasilkan variasi genetik. Okey, seterusnya.
nyatakan dua perbezaan pada peringkat yang ditunjukkan. Dia nak peringkat ni je. Dia nak peringkat ni je. Okey, so kalau beza dia, kalau cikgu tengok, cikgu terus kepada okey, kita terus kata dia ni menjalani apa? Menjalani sebab dia mitosis, menjalani anafasa. Kalau yang ni menjalani anafasa 2. Okey. Kenapa cikgu tak delete yang ni? Yang ni salah dah, cikgu tak terdelete. Sorry. Yang ni salah, nanti cikgu delete kan ni. Okey, kemudian awak tengok apa perlakuan kromosom ni. Okey, so kalau kita tengok perlakuan kromosom ni, kromosom terpisah dan ditarik ke kutub bertentangan. Dia asas dia kromosom ke? Tapi bila kita kena sebutlah kromosom berpisah. Sebab asas dia macam ni. Dan dia ditarik. So jadilah gis sana, gis sini. Okay, so kromosom berpisah pergi ke mana? Ke arah kutub bertentangan. Kalau dia ni asas kromosom homolog berpisah ditarik ke kutub bertentangan. Sebab apa cikgu kata dia asas kromosom homolog? Sebab dia sama-sama besar. Dia duduk gini asas. Okey, sekarang berpisah. So mung aku. Jadi kromosom homolog. Okey. Fungsi mitosis ialah untuk peringkat ni walaupun dia berpisah tetapi mitosis mengekalkan bilangan kromosom sama seperti induk. Dia kan diploid 2N ke. So dia mengekalkan bilangan kromosom sama je seperti induk. Tapi yang ni kita dah belajar dah saat ni jadi separuh. Mengurangkan bilangan kromosom menjadi separuh iaitu haploid. Half, separuh. Okey, dapat Okey, seterusnya. Bilangan kromosom dalam seekor lembu ialah 60 kromosom. Oh, kalau manusia 46 deh. 46 ke 43? Shazlin, bilangan kromosom manusia normal berapa? 46. 46 deh. So naknya banyak lembu lagi lah. Lembu 60 lah kromosom. Okey. Melalui proses pembahagian sel Y. Tukar selalu. Melalui pembahagian meiosis. Okey. Meiosis. Nyatakan bilangan kromosom dalam anak lembu. Dia nak dalam anak lembu. Berikan alasan. So anak lembu ialah 60 kromosom jugalah. Apa cikgu 60 saat ni dia kata meiosis. Okey, tengok dah. Sebab kalau dia sebut mitosis, dia mengekalkan bilangan dia sama. Tak payah kira awak. 2N memang 60. Kalau dia sebut mitosis, diploid 60. Tak payah kira. Tetapi kalau dia sebut meiosis, dia sebut sel gamet, dia sebut sel pembiakan, maka awak terpaksa buat kiraan sikit. 2N sama dengan 60. So N sama dengan 60 bahagi 2. So N dapat 30. 30 tu dia nak tunjuk ke apa? 30 ni dalam sperma, dalam ovum. 30 ni dalam sperma. 30 lagi dalam ovum. Dia tanya sekarang bilangan kromosom anak lembu. Anak lembu ni datang daripada mana? Okey, so anak lembu datang daripada persenyawaan. Okey, tengok jawapan cikgu. Kenapa anak lembu tu 60 kromosom? Kerana melalui pembahagian sel Y meiosis, maka terhasillah gamet sperma, gamet ovum yang mempunyai 30 kromosom haploid. Maknanya sperma ada 30 kromosom, ovum pun ada 30 kromosom. Okey, kemudian sperma dan ovum yang mempunyai gamet haploid akan bersenyawa. Bila dia bersenyawa, lalu terhasillah zygot. Zygot tu siapa? Anak lembu lah. So zygot dia adalah diploid sebab 2N campur N, 2N. Maka dapatlah bilangan kromosom anak lembu 60. Dia tanya anak lembu. So anak lembu datang daripada persenyawaan sperma dan ovum. Faham deh? Okey. Soalan E. Ini lebih kurang macam soalan trial Kelantan deh. Okay, bahan karsinogenik. Okay, bahan karsinogenik dalam pewarna makanan tiruan boleh menyebabkan bilangan kromosom sel anak yang terhasil
daripada pembahagian sel Y adalah berbeza. Terangkan kejadian ini. So macam biasa, apa karsinogenik ni? Apa karsinogenik ni? So karsinogen, okey, karsinogenik ni adalah ejen kimia. Ingat tak hari tu dalam kuasa trial Kelantan ada ejen fizikal, ejen kimia. Ejen fizikal ni sinar gamma, sinar UV. Okey, kalau ejen kimia ni nikotin, asap rokok, bahan pewarna, karsinogen, yang kita panggil sebagai mutagen yang menyebabkan mutasi. So macam mana karsinogen mutagen ni boleh menyebabkan pembahagian sel Y ni berbeza? Okay, so kita tengok jawapan. Mutasi, okay, mutasi ni bahan kimia ni yang mutagen yang menyebabkan mutasi ni menyebabkan kegagalan pembentukan gentian gelendung. Tolong hafal skiman ni. Okay, tolong hafal skiman ni. Mutasi menyebabkan tak terbentuk gentian gelendung yang normal. Ni, tak terbentuk gentian gelendung ni. Mungkin dia jadi putus ke. Okay. Bila pembentukan gentian gelendung? Semasa meiosis 1. Okay. Dia kacau masa meiosis 1 atau meiosis 2. Okay. Apa jadi? Menyebabkan kromosom homolog tidak berpisah. Sebab bila gentian gelendung ni mengecut, dia mengecut barulah kromosom tu berpisah. Masa ni dia beratur tengah-tengah. Gentian gelendung ada, dia akan beratur tengah-tengah. Bila gentian gelendung mengecut, kromosom homolog tu akan berpisah. Jadi bila tak ada gentian gelendung yang normal, maka kromosom homolog tidak berpisah, tidak bergerak ke kutub bertentangan. Dia tak pisah. So bila tidak berpisah, apa jadi? Menyebabkan sel anak akan mempunyai lebih atau kurang bilangan kromosom. Katakan contoh tadi, bilangan kromosom 60 deh. So dia akan jadi sama ada 59 atau 61. Dia gitu. Dia akan lebih so atau kurang so. Okey? Tadi hak normal 60. So kalau dia jadi macam ni, sel anak akan mempunyai 59 atau 61. Kurang 1 atau lebih 1 bilangan kromosom. So kita panggil ke apa tu? Kita panggil bila dia kacau kromosom, kita panggil mutasi kromosom atau tak disjungsi. Tolong hafal skiman ni. Kenapa cikgu kata kena hafal skiman ni? Naiklah suka alih gapa-gapa berkenaan dengan ni. Ni je jawapan dia. Ni je jawapan dia. Okey, katakan contoh dia tanya sinar gamma. Sinar gamma ialah ejen fizikal. Mutagen yang menyebabkan mutasi. Mutasi menyebabkan kegagalan pembentukan gentian gelendung normal semasa meiosis 1. So apa jadi? Kromosom homolog tidak berpisah semasa anafasa 1. So menyebabkan sel anak terlebih 1 atau terkurang 1 kromosom. So kita panggil mutasi kromosom atau tak disjungsi. Masuklah ejen kimia ke ejen fizikal ke? Awak bagi ni je jawapan dia. Okey? Okey, seterusnya. Okey, soalan 3. Rajah 3.1 menunjukkan sel P, sel Q dan sel R yang terlibat dalam tindakan refleks. Dia sebut dah sini, hati-hati. Dia kata ni tindakan refleks. Namakan sel P dan sel Q. So sel P ni ialah neuron efferent. Ingat dah, tolong ingatlah bentuk lagu ni. Neuron efferent. Kalau dia ada gini, bulat lagu ni, neuron efferent. Ataupun kita panggil neuron motor. Okay, kalau sel Q ialah neuron perantaraan atau interneuron. Okay, neuron perantaraan atau interneuron. Cikgu sel R tu apa? Sel R tu ialah neuron afferent atau neuron deria. Neuron afferent atau neuron deria. Okey, seterusnya. Terangkan peranan sel P dan sel Q. Okey, so sel P ialah sel neuron efferent ke? Q interneuron. So apa fungsi dia? Dia peranan ni fungsi. So peranan dia, awak tengok je lah. Oh, peranan dia memindahkan impuls. Dia kena rujuk rajah ni deh. So dia memindahkan impuls, awak nampak tak? Keluar daripada saraf tunjang. Nak gimana? Mesti pergi ke efektor. Keluar dari saraf tunjang, pergi ke efektor. Okey, yang kedua, interneuron. Interneuron ni, dia ni duduk tengah-tengah. So dia memindahkan impuls dari neuron A beri kepada neuron E.
Dia duduk tengah-tengah. Ni gapo ni? Ni perbezaan. Cikgu takut-takut naik ke esok. So cikgu buat siap-siap ke awak. So apa perbezaan dia? Perbezaan dia ialah ni badan neuron dia kan? Ni badan sel dia kan? Ni badan sel dia. So cuba tengok mana badan sel dia. Badan sel dia duduk sini. Okey, sekejap Badan sel dia sekejap. Oh sorry, cikgu tersilap. Yang ni neuron afferent dia duduk atas ni sebab cikgu nampak ganglion bekok. Ni ganglion bekok, sorry. So ni ialah neuron efferent dia. Okey, jadi awak nampak tak? Badan sel dia duduk dalam jasad kelabu ni. Okey ni. Badan sel dia hak bulat ni. Ni hak bulat ni. Inilah badan sel dia. So, badan sel neuron terdapat di dalam jirim kelabu sistem saraf pusat. Sebetulnya dia duduk dalam jirim kelabu bentuk rama-rama ni. Dia duduk dalam jirim kelabu sistem saraf pusat. Okey, beza untuk interneuron. Interneuron kan duduk tengah-tengah. So, badan sel neuron duduk mana? Duduk secara berkelompok. Duduk stalker dalam jirim kelabu. Okey, dia kena ada ni. Awak kena sebut berkelompok. Dia duduk stalker, berkelompok dalam jirim kelabu sistem saraf pusat. Okey, boleh Okey, seterusnya. Nyatakan kepentingan tindakan terhadap individu. Cikgu rasa dia nak tanya benda ni sebab ni soalan 3. So dia tanya nyatakan kepentingan tindakan refleks. Sebab dia merujuk soalan pertama tadi. Nyatakan kepentingan tindakan refleks terhadap individu. Sebab apa kita jetak-jetak tu? Supaya menyediakan tindakan secara automatik, cepat dan spontan. Tindakan refleks ni ialah tindakan yang cepat, spontan, tak payah mikir. Tu kepentingan dia. Jadi kita jadi automatik lah jetak tangan. Okay, yang kedua, apa kita kena jetak tu? Untuk bergerak balas secara laju serta merta terhadap rangsangan. Tujuan kita jetak-jetak untuk melindungi daripada kecederaan. Boleh? Okey, menyediakan tindakan secara automatik, cepat dan spontan. Tak perlu berfikir. Yang kedua, supaya kita bergerak balas laju serta merta terhadap rangsangan. Dan untuk melindungi daripada kecederaan. Okey. Rajah 3.2 menunjukkan contoh gerak balas terkawal. Apa terkawal? Sebab kita tengah melukis, kita tengah belajar. Nyatakan dua perbezaan antara tindakan rajah 3.1. 3.1 ialah refleks. Sebab cikgu baca daripada soalan. Refleks dan tindakan 3.2 ialah terkawal. So, apa beza dia? Beza dia, kita kata rajah 3.1 tindakan luar kawal. Iaitu refleks. Manakala tindakan rajah 3.2 tindakan terkawal. Sebab apa cikgu kita panggil dia tindakan terkawal? Sebab awak boleh kawal menggunakan pemikiran awak. Awak nak melukis, awak lukis. Awak tak usah, awak berhenti. So awak boleh kontrol dia. Okey. Pusat kawalan dia tak payah. Dia kalau refleks, dia tak payah pergi ke otak. Jadi sebab tu kita jetak cepat tu. Sebab pusat kawalan dia hanya di saraf tunjang. Saraf tunjang ni duduk dalam turus vertebra tulang belakang kita. Okey, pusat kawalan dia di saraf tunjang dalam turus vertebra. Tetapi kalau tindakan terkawal, kita kena mikir, jadi pusat kawalan di cerebrum. Okey, tindakan refleks tak payah mikir, so dia berlaku secara automatik dan tidak disedari. Kadang-kadang kita jetak tu kita tak tahu pun, macam terpegang je kita jetak selalu. So tidak disedari. Tetapi kalau tindakan terkawal, kita sedar. Kita nak buat. Tak nak, tak usah. Okey. Dan tindakan refleks ni gerak balas yang sangat cepat. Tindakan terkawal ni gerak balas yang lambat. Boleh. Dia nak 2 sahaja. Tetapi cikgu beri awak sampai 4 perbezaan. Okey. Okey, rajah 3.3 menunjukkan satu situasi yang melibatkan kedua-dua sistem koordinasi. So kita nampak dah sama ada awak nak lawan atau lari. Okey. Terangkan kepentingan gerak balas koordinasi yang terlibat untuk melindunginya daripada bahaya. Kalau kita tengok lebih kurang macam soalan Teraya Kelantan. Tapi Teraya Kelantan ni dia tanya lain cara tanya soalan tu deh. Yang ni direct. Yang ni memang direct dia tanya. Terangkan kepentingan gerak balas koordinasi yang terlibat untuk melindungi daripada bahaya. So kita ayat sosok lah. Mula-mula reseptor deria. Deria mana? Mata.
mengesan rangsangan anjing. Betul? Tercetus impas saraf, dibawa oleh neuron aferen pergi ke otak. Otak menginterpretasi, mengintegrasi maklumat. Dia pun proses. Serta menghasilkan impas saraf. Okey, impas saraf tu akan dihantar oleh neuron eferen macam biasa, tetapi yang ni dia akan hantar ke kelenjar adrenal. Okey, dia tak pergi ke kaki lagi, dia pergi ke kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merembeskan hormon adrenalina ke dalam aliran darah. So ingatlah, adrenalina akan meningkatkan semua benda. Meningkatkan apa? Meningkatkan denyutan jantung, meningkatkan kadar pernafasan, meningkatkan tekanan darah. So pengaliran darah ke otot meningkat sebab dia nak bawa oksigen banyak. Okey. Oksigen untuk apa? Okey. Oksigen banyak-banyak, maka kadar respirasi dan aras glukosa darah meningkat, menyebabkan kadar metabolisme iaitu pengoksidaan glukosa pun banyak. So bila semua banyak-banyak-banyak, lebih banyak tenaga dihasilkan untuk melawan situasi tegang dan cemas. So gerak balas awak ialah sama ada awak nak lari dari anjing atau nak lawan anjing. So kita panggil lawan atau lari. Boleh? Cikgu jadi perlu tak saya kena start daripada mula? Perlu sebab dia nak gerak balas koordinasi. Ingat tak cikgu ada sebut kan? Kalau dia kata koordinasi, dia kena start daripada mula-mula dia terima rangsangan lagi. Dah? Okey, soalan seterusnya. Penyakit Parkinson disebabkan kehilangan neuron di bahagian tertentu otak akibat pengurangan rembesan neurotransmitter yang dipanggil dopamin. Sebab kurang dopamin. Cadangkan cara untuk merawat pesakit Parkinson. Okey, setakat ni tak ada ubat kalau ikut pembacaan cikgu dalam dalam research, cikgu baca tak ada ubat lagi. Cuma dia ada cara sahaja deh. Ubat tak ada, dia ada cara sahaja. Okey, so cara dia ialah kena mengambil vitamin tambahan seperti vitamin B kompleks, coenzyme untuk membina sel-sel neuron. Sebab sel neuron ni kekurangan dopamin. Jadi dia nak kena bina neuron dulu. Okey. Kemudian kena jagalah. Kita kena nasihatkan orang itu makan pemakanan seimbang. Barulah pemakanan seimbang tu dapat membina vitamin B secara semula jadi. Okey. Yang kedua, orang Parkinson ni kan tangan dia kan ketar-ketar-ketar. So dia hilang keseimbangan kan. Jadi caranya ialah dia kena melakukan senaman ringkas, seperti berjalan perlahan. Dia tak boleh buat hak jenis ganah-ganah senaman. Dia kena hak biasa-biasa saja. Sebab dia kan postur badan dia tak betul. Parkinson kan dia ketak-ketak-ketak. So dia hanya boleh buat senaman ringkas. Okay, seperti berjalan untuk meningkatkan koordinasi otot. Dan dia kena dapatkan tidur yang berkualiti. Okay, lagi orang Parkinson ni dia agresif. Dia backing. Dia sensitif. So kita kena sentiasa pastikan dia ni berada dalam keadaan tenang dan bebas gangguan. And then dia ni melibatkan otak juga kan. Jadi dia kena membaca, menulis. Sebab apa? Sebab bila dia menulis, dia ni, dia tangan dia tu. Dia dapat mengurangkan ketar dia tu. So dia kena membaca ni untuk otak dia. Jadi membaca dan menulis untuk meningkatkan aktiviti otak. Dari segi ubat memang tak ada ubat. So itu sajalah cara untuk merawat pesakit Parkinson. Okey, so cikgu berhenti setakat ini. Jadi kita jumpa esok untuk bincang soalan 4 dan 5. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Laju-laju. Laju-laju. Ucap terima kasih. Cepat. Gitu.